Kalau dekat luar nak jumpa orang, dia akan pakai tudung. Tapi kalau dekat rumah, dia tak pakai pula tudung. Bukan ke Abah Nina tu bukan mahram juga bagi dia? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang jangan bertukar channel. Korang tetap berada dekat channel Farah Fauzia. Cuma suasananya agak sedikit berbeza. Gelap-gelap sikit. Aku nak bagi suasana yang menyeramkan sikit. Okay, tapi sebelum tu, aku nak ucapkan terima kasih kepada yang dah subscribe aku. Dan kepada yang belum subscribe, baru je tekan video ni, sudi-sudikanlah untuk tekan butang subscribe dekat bawah. Okay, welcome back to my channel. Macam yang korang tengok dekat tajuk tu, korang pun tahu kan aku nak ceritakan pasal apa. Topik kita pada hari ni ialah sihir pemisah. Dalam cerita kali ni mungkin korang akan tengok aku lebih agak terbuka sikit. Dan hari ni aku nak ceritakan pada korang tentang kisah benar yang berlaku tentang sihir pemisah ni. Ada 3 cerita. Salah satu daripada 3 cerita ni aku selitkan pengalaman aku sendiri. Tapi aku tak nak bagi tahu yang mana satu. Korang kena teka sendiri, okey? Pada video kali ni aku nak ceritakan tentang sihir pemisah. Bila dengar je nama pun kita dah boleh tahu dah. Sihir tu memang dikenakan untuk memisahkan seseorang, terutamanya suami dan isteri. Sihir ni wujud dekat mana-mana je guys. Tak kira negeri apa, bangsa apa, agama apa. Tapi apa yang paling penting, sihir ini wujud dalam diri manusia yang berhati hitam. It's true. Ada orang yang sanggup hantar sihir dekat ahli keluarga sendiri, dekat kawan-kawan, semata-mata satu je guys. Hasad dengki, cemburu sebab orang tu lebih daripada kita sendiri. Na'udzubillah, minta kita dijauhkanlah daripada perkara-perkara yang tak baik macam ni kan. Dan sihir ni juga kita boleh gunakan dengan cara menghantar kepada orang tu. Bukan guna GDEX, bukan guna JNT lebih teruk daripada tu. Siap dengan package hasad dengki lagi. Untuk pengetahuan korang, sihir ni sebenarnya merupakan ilmu ataupun ritual yang tertua di dunia. Orang zaman-zaman dulu pun memang dah mengamalkan sihir ni. Kalau korang biasa tengok cerita Hindustan, mesti korang akan tengok. Kebanyakan orang-orang tua tu akan pergi dekat anak dia orang ke apa ke, dia akan buat macam ni. Semoga terhindar daripada kejahatan. Semoga terhindar. Ala-ala ginilah gaya dia orang macam tu. Yang macam aku cakap tadi, sihir ni tak mengira bangsa, agama semua. Orang India sendiri pun percaya bahawa sihir tu memang wujud. Jadi aku bagi tahu korang kan, aku nak share dengan korang tentang 3 kisah benar berkaitan dengan sihir pemisah ni. So, let's begin the story. Kisah pertama yang aku nak share dengan korang iaitu tentang seorang gadis yang aku bagi nama Melati lah. Melati ni dia merupakan seorang gadis yang ceria, periang. Dia memang tak pernah ada masalah dengan sesiapa dan setiap orang pun memang akan senang dengan perangai dia. So, nak dijadikan cerita, pada satu hari dia ni mengikat tali pertunangan dengan seseorang jejaka lah. Sebelum ni pun Melati ni pernah juga menjalinkan hubungan dengan lelaki lain tapi jodoh tak sampai kan. Apa tak gembira kan bila kita dah nak kahwin. Of course lah kita akan share dekat media sosial. Sama jugalah macam si Melati ni. Dia pun berkongsilah kegembiraan majlis pertunangan dia tu dekat media sosial. Ramailah yang ucapkan tahniah pada dia tanpa dia tahu ada seseorang yang sedang terbakar hatinya melihat gambar pertunangan dia dengan lelaki tu. Melati ni pun teruskanlah kehidupan dia macam biasa, masih lagi kontak bakal suami dia tu. Sehinggalah tiba-tiba pada suatu hari, Melati ni dia rasa menyampah dengan lelaki tu. Tiba-tiba je perasaan dia tu datang. Hati dia tu panas je setiap kali tunang dia tu bercakap pasal kahwin. Dia rasa tak selesa, dia rasa menyampah. Kemuncaknya apabila Melati ni dia buang cincin pertunangan dan dia bagi tahu dengan tunang dia tu dia nak putus. Tunang Melati ni dia rasa ada yang tak kena dengan Melati ni. Kenapa pula tiba-tiba jadi macam ni? Dia dengan mak Melati pun pergilah berubat. Masa pergi berubat tu, Melati tiba-tiba cakap bahasa Siam. Dia siap bangun lagi sambil menari yang ala-ala Mak Yong tu. Sambil ketawa berdekah-dekah. Tengok orang yang tengah ubatkan dia tu. Macam aku cakap tadi kan, sebelum Melati ni bertunang dengan tunang dia tu, dia ada menjalinkan hubungan lah dengan seorang lelaki. Melati pada masa tu memang asyik terbayang-bayang je muka bekas kekasih dia dulu. Kadang-kadang dia macam terdengar yang lelaki tu tengah panggil nama dia, suara mendayu-dayu. Akhirnya hari perkahwinan antara Melati dengan tunang dia tu pun dah hampir nak tiba lah. Tapi keadaan Melati ni langsung tak berubah. Malah dia jadi semakin teruk.
Dia seolah-olah hilang pertimbangan dan cakap pun ikut sedap mulut dia je dia nak cakap apa. Tunang dia ni dah macam-macam ikhtiar dah, macam-macam tempat pergi bawa berubat, tapi Melati masih juga tak sembuh. Dia dah macam orang angau lah. Entah apa yang difikirkan, asyik termenung, ingatkan dia punya bekas teman lelaki. Pintu bilik Melati terpaksa dipecahkan sebab dia kunci bilik dia. Dia tak keluar makan, dia tak bersosial dengan orang, dia duduk je dekat dalam bilik. Keadaan bertambah teruk apabila menjelang hari perkahwinan Melati dengan tunang dia. Perasaan benci Melati tu dah membuak-buak sangat dah sampai dia tak nak tengok dah muka tunang dia tu. Bawa pergi berubat, ustaz cakap ada seseorang yang dah hantar sihir pemisah kepada Melati. Sebab itulah dia benci sangat tengok muka tunang dia. Ilmu tu dihantar dari Siam dan dia buat Melati melalui gambar yang di-share oleh Melati dekat media sosial tu. Satu lagi aku nak ingatkan korang, dan peringatan untuk diri aku sendiri, kalau kita nak share apa-apalah dalam media sosial, gambar ke apa, memang kena berwaspada, hati-hati guys. Kita mungkin tak rasa apa-apa kan, niat seseorang kita tak tahu sama ada dia ada niat baik ke niat buruk ke. Berbalik cerita Melati tadi, kalau korang nak tahu, sampai kesudah Melati tu tak kahwin dengan tunang dia dan tetap sampai sekarang diganggu oleh makhluk yang hanya dia je nampak. Kadang-kadang Melati sampai sekarang masih meracau ingatkan teman lelaki dia. Kesian kan, sampai betul hati orang yang hantar sihir pemisah tu. Kisah kedua pula aku nak ceritakan tentang seorang budak perempuan yang berusia sekitar 16 tahun, 17 macam tu lah. Aku namakan dia sebagai Nina. Jadi Nina ni dia baru berpindah ke tempat baru bersama dengan ayah dia. Mak dia ni tak dapat ikut Nina berpindah bersama ayah dia sebab mak dia terpaksa menjaga nenek dia yang sedang sakit pada masa tu lah. Nak dijadikan cerita, Nina ni terpaksalah berpindah ke sekolah baru tanpa ditemani oleh mak dia. Nina ni pula dia jenis yang introvert sikit. Dia tak pandai nak mulakan perbualan dengan orang yang dia baru kenal. Tapi pada masa tu Nina dia tahu walau macam mana sekalipun dia tak ada siapa yang dia kenal kat situ. So dia kena pandai-pandai lah bawa diri dia. Pada ketika itu juga Nina ni dikenalkan oleh ayah dia kepada seseorang. Seorang perempuan yang berusia dalam lingkungan 20-an yang aku namakan kat sini Kak D. Kalau sekali tengok orangnya baiklah, sopan santun, tutup aurat, baca Quran. Dia temankan Nina kononnya sebab Nina ni tinggal seorang and then pada masa yang sama ayah dia pun kena keluar bekerja. Si Nina ni ikutkan sajalah sebab dia percaya tengok pada keadaan Kak D tu yang baiklah bagi pandangan dia. So dia tak berprasangka buruk. Cuma apa yang peliknya, Kak D ni macam ada agenda tersembunyi. Kalau dekat luar nak jumpa orang, dia akan pakai tudung. Tapi kalau dekat rumah, dia tak pakai pula tudung. Bukan ke abah Nina tu bukan mahram juga bagi dia? Betul tak? Nina macam dapat rasa sesuatu, tapi dia tak berani untuk luahkan. Dia stres lah dan dia mula rasa ada yang tak kena pada Kak D ni sebab Kak D puji ayah dia atau dia panggil abah sangat tinggi-tinggi melambung sangat pujinya. Kemuncaknya tiba apabila mak si Nina balik semulalah untuk menemankan Nina dengan ayah dia. Yang peliknya, Kak D tu langsung tak pernah muncul. Mak Nina dapat rasakan sesuatu yang tak kena pada ayah dia. Rumah yang mereka duduk tu seakan-akan panas, selalu sangat panas dan mengeluarkan bau yang busuk. Setiap ahli keluarga dikacau sehinggakan tak boleh nak berbaik macam dulu. Asyik nak bergaduh je kalau duduk dalam rumah tu. Kehidupan keluarga tu seolah-olah kucak-kacir. Pernah satu hari Nina masuk ke dalam bilik mak dia. Waktu tu mak Nina ni tengah solat. Dia tengok muka mak dia berubah jadi hitam. Mungkin macam tu lah ayah dia tengok mak Nina ni. Rumah tangga yang dibina hampir 30 tahun akhirnya hancur lebur. Ayah Nina pun menceraikan mak dia lah. Tapi sebelum berlakunya perceraian di antara ibu bapa Nina, mak Nina terlebih dahulu jumpa ada satu jarum yang dicocok dengan daun sirih dan ada bulu dekat tempat tu. Dia bawa pergi jumpa ustaz bagi tahu memang itu adalah sihir pemisah untuk memisahkan, untuk memanaskan rumah tangga. Sekarang Kak D dah berkahwin dengan ayah Nina dan mereka tidak lagi berjumpa seperti dulu. Dah bertahun-tahun kot Nina tak jumpa ayah dia. Bukan Nina je lah, adik-beradik Nina pun. So sad kan? Kerana sihir pemisah. Okey, cerita ketiga pula tentang seorang gadis yang bernama Noni, bukan nama sebenar, yang ada seorang kawan baik yang memang rapat gila-gila lah dengan dia. Kira dia dah anggap kawan baik dia ni macam adik-beradik.
Makan sama-sama, tidur sebantal. Kau pergi rumah aku pergi rumah kau. Nak dijadikan cerita, Noni ni dia mempunyai seorang teman lelaki yang bernama Faizal. Diorang ni sebenarnya baru je berkenalan, tapi disebabkan keserasian tu, akhirnya diorang pun decide lah untuk couple lah. Si Noni ni teruja lah kan nak cerita pada kawan baik dia ni tentang Faizal. Aku namakanlah kawan baik dia ni sebagai Siti. Siti ni pun dengar lah cerita Noni. Oh macam tu. Okey lah, Faizal ni pun baik juga. Aku pernah dengar juga cerita pasal si Faizal ni. Satu hari Noni pun bagi tahulah Siti yang Faizal dah mula menceritakan tentang masa depan diorang. Maksudnya Faizal ni memang serius lah dengan dia. Siti pun teruja lah dengar. Oh, I'm happy for you. Macam tu lah. Tapi tiba-tiba satu hari sikap Noni ni mula berubah. Dia dah langsung tak cerita pasal Faizal. Faizal pun pelik lah dengan sikap girlfriend dia ni. Kalau Faizal call dia pun, dia dah mula tak angkat. Apa pun yang Faizal buat memang serba-serbi tak kena pada pandangan Noni. Rupa-rupanya dalam diam sebenarnya Noni ni setiap malam dia akan diganggu. Katil dia akan bergoyang setiap malam. Dan dia boleh nampak seorang tua yang sedang memerhatikan dia daripada jauh. Noni tak ceritakan pada siapa-siapa, tapi akhirnya dia decide untuk pergi berubat lah, jumpa ustaz nak bagi tahu sebab dia tak tahan diganggu. Bukan saja dia dah jadi benci pada Faizal, tapi dia langsung tak boleh fokus pada pelajaran dia. Dia rasa ada yang tak kena pada diri dia sendirilah. And then ustaz pun bagi tahulah yang ada seseorang yang tidak sukakan hubungan antara dia dengan Faizal. Dan orang tu juga sangat-sangat rapat dengan Noni. Noni ni dia dah dapat agak dah siapa lagi yang paling rapat dengan dia, betul tak? Sebab dia tengok perangai Siti dah mula berubah. Yang paling tak tahan sekali, Siti tu dah mula rapat dengan Faizal. Percayalah korang, sihir pemisah ni kan boleh memporak-perandakan rumah tangga, hubungan seseorang. Minta dijauhkanlah diri kita daripada benda-benda macam ni. Na'udzubillah kan? Okay guys, apa pendapat korang tentang cerita aku pada kali ini? Kalau korang suka, korang boleh komen dekat bawah. Tapi jangan lupa untuk like, share and subscribe. Jangan tanya aku cerita mana pengalaman aku sendiri. Korang teka. Misteri Nusantara. Bye korang.